Okay guys, Assalamualaikum. Macam mana semalam? Langgar stolos ni. Yang Sen langgar stolos, Yambai langgar apa nama ni? Yambai langgar tak nak ambil Apa boleh buat? Bukan rezeki sebab makin zone sini. Cuma entry aku bawah lagi. Sebab apa aku nampak kat bawah tu ada order lagi. Okay, so aku nak explain apa yang jadi semalam. Aku nak cerita sikit. Kita nampak something, bukan kita tak nampak something. Ni lah tujuan. Bila dah lost, kita bukannya aduh rugi buat bodoh bagi tepi. Bukan, kita nak buat postmortem. Apa yang jadi sebenarnya dekat market, apa yang jadi dekat aku punya setup ni. Sebab kita nak kaji balik kenapa setup kita tak jadi. Korang tahu tak kenapa setup kita tak jadi? Senang je jawapan dia. Nak tahu? Cik, cakap seorang Dia sebenarnya semalam setup tak jadi sebab time kita entry tu time news. So kena faham bila nak news ataupun tengah news ataupun selepas 5 minit selepas news akan ada manipulation. Manipulation apa tu manipulation? Inilah dia manipulation. Okay, kita buka time frame animal lah. Semalam kita tu jumpa kat MFI. And then aku akan explain kenapa aku masuk. And then kenapa aku berani dah langgar stop lah. Aku berani entry lagi sell. Sebab bukan kita masuk tu suka-suka. Bukan, kita ada sebab. Ya, kita ada sebab. Bukannya kita suka-suka. Tak. Kita tak suka-suka. Kita ada sebab. Okay. First, semalam aku dah explain dekat sini macam mana aku dapat sell. Yang kat sini dia daripada yang ni. And then aku dapat compression dekat sini. Kenapa aku tak masuk dekat sini? Masa ni aku tak perasan. Masa yang dekat sini aku tak perasan. Yang dia naik, dia turun, dia naik, turun. Yang ni aku tak perasan. Yang ni aku tengah buat kerja kot. Apa entah aku tak perasan. Yang ni time ni aku tengah nak balik. Aku tengah balik. And aku balik and then aku tengok dah sampai zone Aku tengok buka-buka kan, jalan je buka-buka traffic light merah kan, buka tengok ada setup lah. Lepas tu tengok okay, try masuk. Sebab stop loss dia kecil je, stop loss dia dekat sini. Stop loss dia dekat sini. Stop loss dia dekat situ. Tak, aku pun lupa, tapi yang pasti atas head lah. Bila aku tengok, kecil je stop loss. 10 pip kan. Semalam 10 pip kan. Tak silap aku lah. And then itu satu. Aku ada satu setup. And then keduanya kita ada setup ni. First kita ada support yang sama baris. Kau tengok betul-betul line biru ni. Kita ada support yang sama baris. Ini kita panggil dia setup king cell. Ini dia cocok bawah, cocok atas, lepas tu dia terjun. Ini kita panggil king cell. So dekat sini indicate kita untuk cari buy. Cari sell. Ni kita ada king cell. Dia cocok bawah, cocok atas, dan dia terjun. Kita ada king cell. Lepas tu kita ada lagi setup tu. Aku kata setup triple combo ni. Kita ada lagi setup double top. Ni double top. Kita ada double top. And then dia terjun. Sekarang ni yang biasanya orang akan masuk dekat sini. Aku pun nak masuk kat situ sebab aku nampak king cell ni. Kalau betul ke? Kalau biasanya aku akan cari short zone tau. Kalau kenapa kejap ni aku akan cari short zone. Short zone dia kat mana? Short zone dia kat sini. Short zone dia dekat sini. Short zone dia kat sini. Tengok dia tahan tak harga tu. Biasanya short zone ni yang akan tahan harga. Tak, dia tembus. Okay, tak apalah. Okay, so kita ada king cell and then kita ada double top. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada HNS. Bukan HNS, kita ada setup QML. Aku panggil ni setup combo.
Ni kita ada sini, turun, naik balik, dia turun. Lepas tu memang kita nak ambil kat sini, memang kita nak masuk dekat sini, kawasan-kawasan swat zone, and then dah ada skin cell. Sebab tu aku kuat, aku cakap aku nak ambil sell dekat sini. Tapi unfortunately, macam mana tahu ni? Biasalah orang Jawa nak cakap Inggeris. Orang Jawa. So kat sini apa yang aku nampak, kejap kita marking ni. Kita marking kawasan shoulder. Lepas tu kita marking kawasan head. And then kita marking kawasan neckline. So aku nampak setup triple combo, aku cakap. And setup triple combo. So dekat aku kuat, aku cakap aku nak masuk sell dekat sini. Tapi malangnya nak setup menyebelahi kita. Ya ke nak setup menyebelahi kita? Bukan, jangan macam tu, jangan fikir nasib-nasib. Bila kau fikir nasib, benda ni kau anggap nasib je. Bukan kau anggap sebab memang macam tu. Oh nasib lah ni, bila main dengan nasib dia dah jadi judi lah. Jangan macam tu. Dia sebenarnya benda ni berdasarkan knowledge, bukannya berdasarkan nasib. Bukan kita tak main nasib-nasib And then apa jadi, pom price naik, lepas tu terjun balik. Apa yang jadi kat market sebenarnya? And then kenapa aku berani masuk sell dekat sini 1701808 dekat sini. Aku berani masuk sell balik kat sini. Sebab apa? Sebab always look to the left. Kita ada satu yang tahan harga. Masa tu stop loss aku 40 pip. Kita ada something yang tahan harga. Ni kan HNS. Nanti aku cakap nanti aku akan bagi tahulah macam mana kita nak identify kriteria HNS ni yang valid ataupun yang kau boleh pakai untuk strong, kau kata dia terjun. Macam tu. Nanti aku bagi tahu. Ni dia tahan, lepas tu dia terjun. So stop loss aku masa tu 40 pip dekat 1812. Dekat sini stop loss aku. Dan TP aku dekat mana? Masa tu TP aku tak banyak, TP aku kecil je. TP aku dekat somewhere around here. Sini TP aku 1803. Berapa TP aku? 50 pip. So 50 pip, berapa aku dapat? Alhamdulillah aku dapat recover balik lah. Sebab stop loss aku yang dekat sini. Kejap aku share dengan korang kat sini je kan. Ni ke sini berapa pip tak ingat sini stop loss aku berapa 15 pip kot. Sekejap aku check balik. Aku pun tak ingat lah stop loss aku berapa. Sekejap Telegram. Mana kita punya group ni? Oh ni. Stop loss sekejap ini UHSL pacak terus. Gapo di mana kejap ni cancel guys. Ni stop loss aku lebih kurang 10 pip. Ya betul, stop loss aku 10 pip. So aku dapat recover ke tak? Ya, kita nak benda something yang low risk but high in return. Kita tak nak high risk high return. Tapi semalam aku masuk time high risk high return. Cuma kita minimumkan kita punya risk. Kalau tak jadi memang tak jadi, just admit. Tapi dia tak jadi tu sebab apa? Sebab ada itulah, yang ni aku panggil dia manipulation ataupun yang ni aku panggil dia trap. Apa itu trap? Apa itu trap? Aku tak tahulah benda ni betul ke tak kan. Ada orang cakap benda ni sebenarnya kita ada satu organisation kan yang kerja dia ni, tak tahu lah, ni just a rumors lah. Aku tak tahu benda tu betul ke tak tau. Tapi nak tengok betul dia, kadang-kadang ada betul dia, kadang-kadang tu aku tengok dia sekadar nak triggerkan entry dia je. Dia sekadar nak triggerkan entry dia, tapi mungkin dia buat macam tu untuk saja takut kena saman. Boleh kena saman tu. Ada kes tu. Ada kes tau. Bukan tak ada kes tau. Orang yang dia trade melawan trend, dia kena saman. Kena isu dengan apa nama, adalah aku tak ingat lah nama badan tu.
yang badan yang control benda ni semua lah. So dia buat macam ni untuk apa? Pump, dia triggerkan entry sell dia dekat sini. And then kenapa aku berani sell dekat sini? Sebab apa? Always look to the live, kita ada benda ni. So aku punya stop loss aku 40 pip dekat sini. Supposedly stop loss aku tak payah besar-besar, tapi aku fikir macam lantak lah, letak 40 pip je lah kan. Aku masuk pun besar time tu. Tapi aku dah kira lah berapa rugi aku and berapa rugi aku and berapa yang aku dapat. Aku tengok tak apa, boleh ni try, kita try tak apa. Sebab apa? Sebab dia aggressively naik and then aku nampak kenapa aku masuk dekat sini, kenapa aku tak nak masuk ke sini. Aku takut sampai sini dia terjun balik. Aku takut macam tu. And then aku takut apa? Kejap. Aku takut sampai sini dia terjun balik and aku takut dia tak sampai sini. So daripada kita takut-takut, kita try masuk, tapi make sure kita tahu apa risk kita. Make sure tahu apa risk kita and then kita kena tahu apa yang kita akan tanggung kalau setup tak jadi. Apa rugi dia macam mana, baru kita boleh trade. Itulah trading plan. Sebab kita kena identify kita punya risk dulu, baru kita boleh tahu kat mana kita nak untung. And then aku tutup dekat 1803. Aku risk dalam 40 pip, aku win dalam 50 pip. Kau rasa trading tu smart trade ke tak? Sebenarnya that's not is the smart trade. Kenapa? Sebab supposedly kita tak nak something yang 40-50. Kita nak something yang 10-50. 10 risk dalam satu dia, contoh 1/5 tu benda yang sangat baik dekat aku. 1/2 tak, something yang bukannya baik. 1/2 risk kau 10, win kau 20 pip. Tak nak benda tu macam benda yang tak cantik. 30-20 lagilah tak cantik. Apa risk 30 pip, win kau 20 pip je, lagi macam tak nampak macam tak cantik lah. Nampak macam apa yang kau buat sebenarnya. Kau lebih nak apa ni, kau lebih kepada nak tanggung risk daripada kau nak ambil keuntungan. Macam bukannya smart trading plan lah. That's on my opinion lah. Just pandangan aku je lah. So apa yang jadi semalam is kita kena trap. Aku kena trap. Mungkin korang masuk, mungkin korang tak masuk. So jawapan dia kita kena trap. Itu je. Sebab yalah, bukannya kita je yang nampak benda ni, semua orang nampak. And then setup ni bukannya setup orang kata setup yang baru tahun ni cipta. Setup ni benda yang dah lama. Aku pun belajar kenal setup ni kan. So bukannya kita seorang je yang tahu, semua orang tahu. Tapi kita kena trap. Itu je cerita dia. Kita kena trap. And then kenapa aku berani masuk sell dekat sini, and then dekat sini stop loss aku, sebab aku nampak benda ni. Bukannya aku tak nampak something. Aku masuk lagi sekali sell, tapi TP aku dekat sini je, 1803. Sebab apa? Sebab kat sini dah tak ada setup buy tau. Kat sini, dekat area sini dah tak ada setup buy. Sebab tu lah, bila dia naik, oh sini ada setup buy sebenarnya. Sekejap, sini setup buy. Sini ada setup buy sebenarnya. Aku pun tak perasan lah. Mungkin aku dapat pun nasib kot. Entahlah, aku tak suka lah main dengan nasib-nasib ni. Kita nak benda tu bersebab. Ini kalau kau tengok betul-betul ni, dia jadi inverted tau. Tapi inverted dia ni kan, dia tak strong, dia jadi kat tengah-tengah. Aku nak something yang inverted tu dekat bawah, lepas tu dia ada bullish engulf. Kena tunggulah, kena sabar lah. So mungkin lah, aku pun tak tahu. Sebab benda tu aku tak nampak benda tu kan. Ni kalau kau nampak ni, sini dia naik, lepas tu dia turun sini. Tapi dia turun ni pun sepatang. Kat sini dah cantik dah tau. Mana kat sini dah cantik tau, naik bertangga lah. Adam jadah betul, timing tak kena lah. Sini naik dah bertangga dah cantik lah. Tak. Aku dah okey, cantik lah ni. Dan kenapa semalam aku tak masuk kat sini? Sebab aku nampak kat sini lagi ada setup. So buat apa kau nak masuk sini? Nak buat apa kau masuk dekat sini? Sebab dekat sini pun lambat laun pun dia akan datang juga. Dia naik, pergi terus. Tengok kat M1 jadi apa. Tapi aku tengok masa tu dia terus ni lah.
Oh, tengok dia collect balik ambil order pergi pergi terjun. Hmm. Dah cerita dia kita kena trap. So inilah padah dia my time news. Konon acak-acak tak tahulah kita dah identify zone. Tak betul, kita dah betul identify zone. Tapi apa yang aku yakin bagi tahu sebab stop loss dia kecil, 10 pip je. Aku berani share ataupun aku berani masuk sebab apa, stop loss aku kecil je. Tak jadi tak apa. Dia tahu, kita tahu tak jadi memang tak apa. Masuk lagi, masuk lain. Yang langgar BE lah. Yang mana apa orang cakap ni, sebab aku nak satu setup betul-betul kat pucuk. Yang dekat sini aku dah tutup dah. So aku pun dialah sebab apa tutup sebab dah sampai TP sebenarnya. Bukannya aku tutup tu terus exit. Sebab dah sampai TP aku ada 3 entry tau. Bukan ni. Sekejap, Fibo ni aku favorite sekejap. Okay. Sini dia dah sampai TP tau. Dia bukannya aku saja-saja terus. TP aku macam biasa 161, 261 dengan kat 100. 100 ni BE. Betul lah. 100 ni satu tu BE. Biasanya kalau dia dah break 100 ni kan. Dia dah break 100 ni. Aku akan BE dekat sini dulu. BE dekat 0.618 yang biasa aku buat lah. Lepas tu bila dia breaknya 161 ni, aku akan BE dekat sini. Aku akan BE kat 100. Tapi janganlah BE ngam-ngam kat 100. Kau tinggikan sikit. Sebab apa? Ada possible price nak sampai 100. Ada possible price nak sampai 100. So kau punya spread tu yang nanti akan tutup kan. Itu yang kau ajar dia tu. So kita tinggikan sikit. Jangan ngam-ngam 100. Macam ni, TP kat 161. So kau dalam bentuk sell. Dia nak turun ni, so kau janganlah letak ngam-ngam kat 161. Kau letaklah atas sikit. Letak atas sikit, kira spread. Sebab tu aku suka spread kecil. Bukannya sebab ada member aku cakap, kalau kau punya trading plan dah bagus, kau dah tak kisah spread. Aku kisah spread. Sebab apa? Sebab aku punya entry aku tu, kalau kau perasan, entry aku tu betul-betul ngam. Bila nak buy tu yang masalah. Kalau sell tak ada masalah. Cuma sell tu masalah dia bila nak tutup. Tapi itu kita ada cara ni. Untuk nak buy tu. Sebab apa? Sebab bila kita nak buy kan, and then bila bila dia jadi nak kena besarkan, stop loss aku jadi aku kena tampung rugi yang lagi besar. Kalau kita masuk lot kecil, tak apalah kecil. Tapi kalau kita masuk lot besar, macam mana? Itu yang tak puas tu. Itu yang tukar dollar market tu. Dollar market masalah dia ni tau. Masalah dollar market ni, dia bukannya broker yang apa orang kata ni. Lupa lah term dia. Dia bukan kejap aku lupa lah istilah dia. Dia apa hal banyak lupa ni, banyak fikir ni. Dia bukan kompetent, apa ayat dia. Senang cerita yang broker yang tak bayar ni lah. Regulated. Sebab apa aku kata FX dollar market bukan regulated, sebab dia tak listed di kalangan yang regulated macam SM regulated, FBM regulated, OTA regulated tapi dia banyak isu. Bull Prime tak regulated sebab dia bukan tak regulated, maybe dia tak listed as regulated kot. Macam tu lah. So bukan kita nak cerita tu, kita nak cerita kenapa aku suka spread alus. Sebab kalau korang perasan, entry aku banyak yang betul-betul ngam kat situ. So kalau betul-betul ngam, let's say aku nak buy ngam kat situ. Kenapa aku nak buy ngam kat situ? Sebab aku tahu stop loss aku dekat mana. So kita nak kecil-kecil je stop loss. Kita tak nak rugi yang besar. Aku nak something yang low risk but high return. Macam tu. And sometimes aku admit je, sometimes dapat, sometimes tak dapat. Macam semalam lah.
Macam semalam lah. Tapi yang penting kita tak floating besar coy. Itu yang penting. Kita tak nak floating banyak-banyak. Kau tak tahu rasa pahitnya aku kan. Terus terang aku cakap lah kan. Kalau aku tunjuk kan. Kau tahu tak aku ada buat mistake masa dekat sini. Aku lupa nak set stop loss. Lot aku cerita lah terus terang aku cerita 0.2. Tapi aku ada sell. Aku ada sell yang dekat sini. And then aku ada buy dekat sini. Kau rasa berapa banyak aku tanggung rugi? 800 USD aku tanggung. Lebih kurang lah. Dia floating lah. Tapi sell aku tu aku tak tutup. So aku kira. Okay, tak apalah. Aku just pejam mata lah yang 800 tu. Aku ada buy dekat sini tau. Sampai sekarang ni aku tak tutup. Tapi aku mengharapkan dia naik lagi lah. Tapi kalau aku nak tutup, aku dah letak dah kat mana aku punya stop loss aku. Aku nak cut loss lah. Tapi kalau sekarang ni dia tunjuk boleh naik, kita just stick plan. Tengok kalau dia naik boleh naik. Yang penting aku tak nak rugi. Kalau rugi pun biar rugi kecil. Tapi dia beresiko jugalah sebab kau kena nampak direction dia. Kalau dia bertukar direction, betul-betul ngam tukar direction, baru aku cut loss. Macam ni dah tukar direction belum? Belum. Sebab apa? Inilah Fibonacci retracement. Alamak, aku tak buka ni yang 50% lah. Kejap Oh, ni kita nak identify lah sama ada tu trend reversal ataupun sekadar correction. 0.5 mana ni? Ya, tengok ni. Dia tak dapat break 0.5. So, kalau dia dapat break 0.5, that mean dia indicate kita bahawa akan ada penukaran trend. Trend reversal. Trend reversal dekat aku is something yang dia counter trend ni balik. Dia counter trend ni balik. Tapi kalau dia sampai 0.618 ni and dia naik balik, itu menunjukkan bahawa itu adalah correction. Tapi betul ke correction? So sekarang ni aku rasa aku dah boleh tutup kot. Tak tahu, aku nak tengok dulu. Aku nak tengok dulu dia break ke tak break. Kalau dia tutup just tak apa, cut loss saja. Dia jangan bersedih. Dia lagi bersedih lagi ni. Kau bayangkan nak kat sini 800 USD aku floating. Aku tak tunjuk kat Miri masa tu. Masa tu Miri ada depan aku macam malas nak cerita. 800 USD. Tapi aku win dah banyak mana. Aku win dah banyak dah. Tak apa. Yang penting profit. Nah kira yang ni yang aku dah tutup Ni sell ni dah tak ada dah. Aku dah tutup. Masa dekat sini. Masa tu nak FOMC. Masa dekat sini. Tapi aku rasa aku dapat 1000 kot. Dapat 1000 pip. Tak silap aku lah. Aku tak ingat aku tutup kat mana. Tapi aku tengok kat situ adalah berapa lot aku yang aku dah masuk. And then aku tengok, aku kira pip. 1000 pip Okay lah. Atau aku dah tunjuk lah. Aku dah tunjuk kat budak-budak ni. Tolong kira jap berapa pip tak kerti kira lah. Bukan menganjing. Kita saja gurau-gurau. Bukan menganjing Sorry aku tak ada niat nak menganjing orang. Tak baik menganjing orang. Dia macam batu abuk babi. Tak saja. Tak, siapa kenal aku dia tahulah aku ni kalau boleh swing aku nak swing aja. Sebab aku memang suka swing sebab dekat dia sebenarnya kalau untuk tahu mana yang lagi bagus kau kena tahu apa yang kau nak. Kalau kau nak grow account kau tak boleh swing. Kau kena buat intraday, kau kena cari profit, cari kau kena bekerja. Yalah. Kau nak cari yang boleh pajak, yang boleh jadikan kau punya base, kau kena buat lah. Kalau kau tak buat base kau, macam mana kau nak ada base? Masuk base ni, kau kena ada capital yang besar lah. Capital ataupun kau punya modal yang besar lah. Kau dah dapat benda tu, baru kau boleh swing. Tapi swing kita ni kau kena tahu. Time bila kau boleh swing, time bila kau tak boleh swing. Macam yang kat sini kita boleh swing lah. Sebab apa? Sebab dia dekat atas. Dia dekat atas. And then kat atas ni dia bukannya dekat H4 macam. Dia dekat tengok. Bukan daily lah. Bukan weekly. Ada dekat daily tak silap aku. Oh betul lah. Dia dekat daily. Dia dekat resistance daily. And then kenapa dekat sini? Nanti dekat weekly.
Sorry, dia dekat resistant weekly. Kenapa? Tapi resistant ni kita tak nampak sebab kau kena buka dekat daily baru kau nampak. Ada apa ni? Bukan situ, sorry. Kejap. Betul lah ni. Ni ada apa ni? Ni kenapa dia sampai sini stop? Ni kau tak nampak something. Itu yang jadi dekat sekarang ni. So sebab tu aku nak tengok dulu. Dia boleh break tau, dia break. Dia bagi confirmation, aku tahu cut loss je yang aku buy tu. Cut loss tak apa, cut loss. Kita just admit kita buat mistake. Semua orang buat mistake. Kita bukan manusia yang perfect. And then trading plan kita tak ada yang perfect. Ada kadang-kadang jadi, ada yang tak jadi. Sebab tu kita kena tahu risk kita tu apa dulu. Itu yang aku minta. Kena tahu risk kita apa dulu, baru kau boleh masuk, baru kau boleh entry. Kau tengok risk kau kat mana. So faham kenapa semalam langgar stop loss. Langgar stop loss sebab kita kena trap. Kita kena trap ni, pump kena trap. Kejut. Apa boleh buat je? Market bukan kita punya. Dah tak jadi apa, market bukan kita punya. Tak baik je tu. Tak. Dia dekat aku bila kau punya setup tak jadi, jangan apa boleh buat, market bukan kita punya. Tak, jangan macam tu. Kau kena kaji balik. Kenapa tak jadi? Ni lah jawapan aku. Kita kena trap. Sebab apa? Time tu time news. Wrong timing. Okay. Itu yang satu lah. Itu yang kedua, pertama lah yang aku nak cerita pasal tu dalam video ni. And then aku akan cerita macam mana kita nak identify HNS tu valid tak valid. Apa kriteria yang kita nak. Okay. Nak tunjuk yang, okay, kau tengok perbezaan yang dekat sini dengan yang dekat sini. Okay, firstly kan, kejap kita delete lah semua ni. Kita delete, kita tunjuk yang sini HNS ni. Apa perbezaan yang HNS dekat sini dengan yang dekat, okay, yang dekat sini pun HNS, sini pun ada HNS. Nanti kau akan nampak something. Percaya cakap aku. And then yang dekat sini, kenapa dia tak jadi? Ni saya tak combo tau. Dia pun HNS juga. Tapi kenapa dia tak jadi? Dia bukan HNS. Dia saya tak combo dengan KML. Okay. Okay. Kau tengok ni, bila aku buka time frame besar, baru kau nampak. Okay, kat sini tak nampak apa. Sorry. Kat sini tak nampak apa. Kita buka time frame kecil sikit. H1. Kau akan nampak. Ada lagi satu yang tak jadi. Ini tak jadi. Tak jadi aku color merah, yang jadi aku color kuning. Yang jadi color kuning Okay. Kau tengok first dia dekat atas. Yang jadi ni dia mesti kat atas. Ni jadi, ni tak jadi sebab dia dekat bawah. Ni dia jadi, ni dia tak jadi sebab tapi dia kat atas. Macam mana ni Mat? Okay, kau tengok lagi. Apa yang ada dekat situ? Ni kau tengok. Biasanya yang ni tak strong. Ni dah tak strong. Ni dah 50-50. Dia punya chances 50-50. Yang ni dia punya chances dalam 80-20. Ni dia punya chances dalam, kejap aku reset jap. Hilang terus. Patut agak daily. Okay. Kau tengok and then kau sebab aku suka mengkaji. Bila tak jadi tu aku suka kaji. Sebab baru kita tahu macam mana kita nak tahu kita punya risk. Kita nak identify risk. Itu yang penting sebelum kau entry. Identify risk. Benda ni boleh jadi ke tak boleh jadi. So
kat sini first dia jadi betul kat atas, tapi position dia dekat mana? Position dia dekat mana? Tanda dulu position. Kita tanda, okay ni kita extend left and right lah. Kenapa? Kita nak tengok position dekat mana. Ni temporary H1 ni. Yang ni kita extend uh, extend left right. Okay. Yang ni pun sama. Okay. Nak buka H1, H4. Okay. Kat sini dia jadi dekat kawasan mana? Kat sini dia jadi dekat kawasan resistant. So, memang resistant kita nak cari sell. And then dia indicate apa? Dia bagi ni. Kenapa dia boleh jadi? Sebab dia ada bullish, dia ada bearish engulf. And then the bearish engulf tu bukan something yang kecil tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle dia telan. And then ni dia banyak kriteria dia. Kalau aku nak cerita pun macam nanti korang pening. Aku tulis lah. Kalau cerita memang tak faham, aku tulis lah. Kriteria. Macam ni je kriteria. Okay. Kriteria. Validation kriteria. Validation kriteria of HNS ataupun QML. Nombor 1, kita nak dia dekat position must be in uptrend and position must be in uptrend and in major resistance zone. Ni 1. 2, kita nak ada kita nak ada big momentum sell during reversal from reversal salah dah. Big momentum sell during reversal from head to neckline. Yelah kalau sampai neckline lah. Tapi kalau sampai dia jadi QML lah, tahu big momentum sell during reversal from head to neckline. So, okay, tu satu. Kejap. So, apa yang dimaksudkan? Position must be in uptrend and in major resistance zone ataupun resistance or supply zone, lebih kurang lah. Ni memang korang nampak, ini adalah zone-zone. Kalau kau tengok kat daily ini adalah zone resistance. Possible resistance, dia bukannya resistance. Dia possible resistance sebab ni tak lepas ni. Ni adalah zone resistance. So that's mean apa? Apa yang maksudnya kat sini? Maksudnya dekat sini kita kena cari sell, tapi kita tak nak sekadar sampai resistance kita tu sell. Dia bukannya satu signal, dia just indicate itu adalah zone untuk cari sell. Jangan masuk buy dah. Macam tu. So same like this. Kenapa aku cari sell? Kenapa aku tak cari kenapa aku cari buy? Kenapa aku dah kurang nak cari sell? Sebab ini adalah kawasan support ataupun kawasan demand. Okay, faham?
Okay, so position must be uptrend and in major resistance zone. So ni daily. Agak-agak kau major ke tak daily? Major. Major lah. Position big momentum sell. Okay. Tu satu. Uh, the second thing is big momentum sell during reversal from head to neckline. Apa maksud dia big momentum sell during reversal from head to neckline? Okay, ni kita alamak. Ya. Okay, ni delay. Okay. Okay, so apa yang dimasukkan big momentum sell during reversal from head to neckline? Ini maksud dia. Kejap kita buka H1. H1 kau akan nampak. Weh, siapa pula? Amiri. Apa Amiri cakap ni? Semua dah start flying balik ni. Oh, SRP. Amiri, SRP nak gimana tu? Aku ada beli kripto. Masa dia drop hari tu. Pam. Benda murah, bye. Beli je lah kan. Tapi jangan beli banyak-banyak sebab kau pun tak pandai nak kaji. Aku tak pandai nak mengkaji. Jaga, aku tak beli banyak-banyak lah. So kalau aku macam Amirin yang kaji buat paper, aku just tahu yang nampak strong chain block SRP ni boleh pakai and ramai yang menggunakan dia punya chain block. So aku just tahu yang tu je. Aku tak tahu in detail. Aku just tahu yang dia ni boleh dibeli and then dia murah. Kita nak beli something yang murah, kita tak nak beli yang mahal. Tapi orang cakap SRP susah nak untung. Dia just stable. Tak apalah, yang penting kita belajar. Kan nak belajar, takkanlah nak pakai demo. Mana ada crypto demo, tak best lah. Mana tahu one day satu SRP jadi macam Bitcoin $25 kan. $25,000, kita tak tahu. Okay, bukan nak cerita tu. So, apa yang dimaksudkan dengan big momentum sell during reversal from head to neckline? Ini maksud dia. Kau tengok ni. Ini yang ada bearish engulf, and then dekat sini kita ada apa Dekat sini kita sini tak ada apa. Sini dekat M30 ada tak? Sekejap tengok M30. Sini ke yang sini Aku pun kurang pasti. Tengok M15. Ni ada big momentum sell. Sebatang dia bagi. Ni, sebatang dia bagi. Boleh pakai. Apa tak boleh pakai pula? Pakai je lah. Tapi dia ada cara kita nak tahu boleh kat mana yang kita tahu dia boleh pakai tak dipakai. Tanda lah ni kali dah susah nak cari. Sekejap setting. Okay. Ni okay. Sini pun ada. Ni yang jadi. Nanti kau akan nampak kenapa ada yang jadi, ada yang tak jadi. Sini pun ada yang tak jadi tau. Ni tak jadi. Ni tak jadi. Yang tak jadi color merah. Sekejap. Ni jadi color kuning. Hijau. Color hijau lah. Kau akan perasan something. Yang ni jadi. Jadi kau tahu apa kau punya risk masa kalau kau masuk. Ni tak jadi. Ada lagi tak? Ni tak jadi. And then ni tak jadi. Ni kecil je. Ni tak jadi. Ni tak jadi. Sebab aku dah biasa tu yang aku boleh nampak tu. Ini tak jadi. Ini tak jadi. Yang dekat sini jadi. Kat sini jadi.
Yang kat sini jadi. Okey. Kita bukannya kita nak buat ialah postmortem. Kenapa ada yang jadi, ada yang tak jadi? Okey. Kau kena okey, kau tengok First, dia kena beat momentum cell during from head to ni. First position must be in uptrend and in major. Ni tak boleh ayat macam ni. Kejap, dia bukannya dia in downtrend. Must be kejap macam mana? Aku takut kau confused lah. Position must be in major resistance zone je lah. Tak boleh juga. Sebab dia during dia downtrend tu yang cantik, dia jadi continuous untuk continuous setup benda tu jadi ya. Macam mana position dia bukan must be in uptrend, macam mana tapi sebelum dia jadi uptrend tu kita nak something yang strong. Nantilah aku cerita, nanti aku buat video lain. So nanti aku cerita kenapa jadi, kenapa tak jadi. So itu saja kot daripada aku.